Saya sebenarnya hanya berjumpa sebenar-benarnya matlamat hidup saya hanya beberapa tahun lepas, Prof. Okey. Dan saya bersyukur sebab Allah tunjukkan jalan. Which sebelum tu saya berniaga tak jadi. Saya hampir bankrupt. Saya berada dalam keadaan yang financially broke. Okey. You know, pelajar pandai, tinggi. Tapi semua tak ada. Situasi kewangan tidak bagus. Ya. Dan dia mengganggu bagaimana saya hidup sebenarnya. Macam Prof cakap tu betul. Dan saya balik pada diri saya. Saya cek balik diri saya. Saya perbaiki diri saya. Dan saya realise that aku hidup ni sebenarnya bukan untuk aku. Tepat. Bukan untuk aku. Juga Aku hidup ni sebenarnya untuk membantu orang lain yang boleh aku berikan sumbangan. Daripada segi ilmu ke, pengalaman ke. So, saya gagal dulu adalah untuk bagi contoh untuk orang lain yang hari ini yang gagal nak berjaya. Balik pada diri, balik pada solat, balik pada duha, balik pada tahajud, balik pada selawat, istighfar, balik pada asas. Dan kita bila semua tu kita buat, insya-Allah Allah akan buka jalan. Itu salah satu benda yang berubah. Kemudian, bila saya cakap ini pasal menjadi orang yang hidup dengan keberkatan, kita akan hidup berkat bila kita balik sentiasa balik pada diri sendiri dan kita cari jalan. Ini purpose hidup saya sekarang, Prof. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya bersyukur dengan hidup saya dan saya cari jalan bagaimana saya boleh bantu orang lain. Itu misi saya. Apa saja jalan yang saya mampu dalam kapasiti saya untuk saya bantu orang lain. Kalau saya ada kelebihan tu, saya akan beri kelebihan tu. Kalau saya ada pengalaman tu, saya kongsi insya-Allah. Sebab saya sangat pegang lepas ayat tu, lepas hidup saya mula berubah tu, ayat dia adalah apa yang Rasulullah SAW cakap. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada ramai orang lain. Dan saya nak hidup dengan bermanfaat. Saya nak jadi anak yang bermanfaat kepada mak bapak saya. Saya nak jadi manusia yang bila saya pergi, apa yang ditinggalkan tu dapat berpanjangan untuk mak bapak saya. Memberi pasif pahala. Panggil pencen kubur. Pencen kubur. Orang panggil passive income ya. Saya pasif pahala. Oh, saya suka guna term pencen kubur. Dan saya cakap, Prof, masa saya bermula proses nak perbaiki hidup saya, saya cakap, ya Allah, apa saja aku buat ni, pahala dia aku nak beri pada mak bapak aku. Aku serah pada dia. Kau berikan hidup yang terbaik untuk dia orang. Sebab saya percaya kalau kita cari kasih sayang Allah, dia akan pelihara kita. Betul. Tepat. Ada orang tanya, saya nak syurga. Betul, Prof cakap tu betul. Tapi based on apa yang berlaku pada hidup saya, Prof, pertama saya cakap, saya tak nak syurga. Saya tak nak syurga, saya tak nak neraka. Saya nak kasih sayang Allah. Tepat. Sebab saya rasa itu benda yang takkan ada, takkan apa yang boleh beli. Hanya dengan bila kita buat Allah gembira. Betul. Macam mana nak buat Allah gembira? Gembirakan apa yang dia gembira. Betul. Gembirakan makhluk dia. Betul. Gembirakan orang lain. Sebaik mungkin. Kita tak perfect, tapi kita berusaha ke arah itu, insya-Allah. Masya-Allah. Itu pandangan saya, Prof. Masya-Allah. Bila saya komen sikit prinsip Dr. Azizan, saya rasa sangat mantap. Ya, satu, because orang bermanfaat, dan Dr. Azizan niat nak jadi pencen kubur kepada ibu bapa. Ya, Because kalau mak Dr. Azizan meninggal, ayah sekarang ni ayah dah tak ada. Apa Azizan buat, dia memang akan dapat. Jadi niat macam tu. Macam sebelum kita mula tadi pun saya niat tadi, pahala kita doa hari ni mudahkan sakratul maut kita dan sedekah pada pahala mak ayah. Dan betul macam dia paling tinggi ialah kita beribadah untuk melihat wajah Allah. Dia 3 jenis ibadah. Ibadah orang biasa takut neraka. Ibadah saudagar nakkan syurga. Yang paling tinggi saudagar nak syurga kan, nak trade off. Itu yang tak tinggi, tapi itu untuk orang biasa senang nak beritahu. Dan yang ketiga melihat wajah Allah. Macam kasih sayang Allah tu, siapa dapat kasih sayang Allah akan dapat kasih sayang manusia. Siapa yang hanya Tuhan dia satu aja, maka dia tenang. Orang yang stres pasal ada Tuhan lain. Jadi bila nak balik pada konsep soalan tadi, Tuhan ni bagi dia orang banyak. Apa makna definisi Tuhan? Kita akan buat apa saja untuk dapat redha benda tu. So kalau Tuhan pada suami, stres dengan suami. Tuhan pada kerja, stres dengan kerja. Tapi kalau kita Tuhan dengan Allah, tidak akan stres. Sebab itu bila kita konsep bahagia membahagiakan ialah hanya orang bahagia boleh membahagiakan orang. Dan orang paling bahagia adalah orang bahagia melihat orang bahagia. Dan untuk kita bahagia, kita pun doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia dan akhirat. So kalau kita tuju yang tu, sebenarnya
Yang konsep nak ajar bahagia membahagiakan, saya nak mengajar konsep daripada dalam keluar. Dunia dalaman menggambarkan, menentukan dunia luaran. So untuk bahagia tu masa yang penting sekali kebergantungan dengan Allah. Dan siapa yang nak tenang? Dua. Yakin yang bulat pada Allah, Tuhan satu saja. Dan yang kedua, istiqamah setiap hari memperbaiki diri. Dan maksud hadis mengatakan siapa yang paling rugi ialah semalam lagi baik pada hari ini. So kita berharap sangat insya-Allah dengan video yang kita buat ni, kita niat jadi pencing kubur kita Dr. Azizan supaya jadi menolong menerangkan kubur mak ayah kita dan kalau boleh kita nak sentiasa menyambung silaturahim kerana itulah menolong kita di pada masyarakat.